Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata awal bismillah, pembuka bicara. Sidang hadirin yang dihormati sekalian. Bersua kembali kita dalam Forum Perdana Pendidikan Islam sesi Jun 2023 di mana kita duduk bersama mengupas dan juga membincangkan tentang isu-isu semasa yang berkaitan dengan hal ehwal Islam. Hadir saya lagi, sekali lagi, Profesor Nuruliza binti Rosli setia sebagai moderator anda bagi forum perdana kita. Pada hari ini, khas buat penonton yang disayangi semua, saya terbangkan jauh nun dari utara walaupun tidak dapat melakukan forum ini secara bersemuka, namun cukuplah kita bersua di sebalik layar kaca kita. Saya perkenalkan kepada anda. Panel pertama kita pada hari ini, Ustaz Muhammad Syakir Ashraf bin Muhammad Syukri. Apa khabar Ustaz? Khabar baik Prof. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Baiklah, saya perkenalkan kepada hadirin sekalian semua panel kedua kita, Dr. Asmaniza binti Ismail, seorang graduan daripada Universiti Islam Malaysia. Bagaimana dengan keadaan doktor baru-baru ini, doktor? Alhamdulillah, Prof. Terima kasih kerana bertanya. Keadaan saya di sini baik-baik saja. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah atas kurniaan kesihatan yang diberikan kepada kita. Cukup dengan itu, kita kembali dengan skop utama tajuk forum kita pada hari ini iaitu perbezaan sistem sosial Islam dan juga bukan Islam. Dari definisi sistem sosial, kita boleh takrifkan ianya sebagai sebuah perhubungan ataupun komponen yang berinteraksi dalam bentuk persahabatan ataupun hubungan yang terjalin secara formal ataupun tidak formal. Ia juga boleh disimpulkan sebagai sebuah komuniti yang saling bergantung antara satu sama lain dan berkait rapat demi kepentingan bersama kita. Maka, kita hendak mengetahui apakah definisi sistem sosial Islam menurut pandangan Ustaz. Silakan Ustaz. Baik Prof. Kalau dari sudut agama Islam ini, kita ada pengertian sistem sosial juga menurut agama kita. Jadi menurut Islam, sebuah sistem sosial ni merupakan sebuah sistem yang mengawal dan memberi panduan berkaitan cara manusia berhubung antara satu sama lain, ya. Macam keluarga ke, dengan kawan ke, ataupun dengan majikan atau pekerja, prinsip-prinsip dan cara-cara dia, ya, berdasarkan apa yang dianjurkan oleh Islam. Jadi itulah pengertian sistem sosial menurut agama kita. Dan di sini juga ada ingin saya kongsikan pengertian sistem sosial menurut tokoh Abdul Shani, ya, seorang tokoh Islam yang datang daripada negara Indonesia, menyatakan bahawa sistem sosial ni merupakan satu organisasi sosial di mana manusia saling bergantung antara satu sama lain. Manakala Talcott Parsons pula, seorang orientalis barat, merupakan dia mengatakan ataupun menjelaskan sistem sosial ni merupakan jaringan interaksi antara individu. Dan ia menyatakan juga sistem sosial juga ialah subsegmen daripada teori tindakan lah. Salah satu teori yang Talcott Parsons sendiri keluarkan. Jadi kita tengok sumber-sumber utama sistem sosial dalam Islam. Jadi ini terdapat 4 lah sumber-sumber utama yang kita dapat. Yang pertama ialah Al-Quran, yang kedua As-Sunnah daripada Rasulullah SAW, junjungan besar Nabi kita, dan yang ketiga ialah ijma' ulama, yang keempat adalah qiyas. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Kembali semula kepada moderator kita, Profesor Izzah. Terima kasih Ustaz Syakir atas penerangan sebentar tadi tentang definisi sistem sosial Islam. Maka kita ingin tahu dan ingin bertanya pula kepada Dr. Asmaniza tentang definisi sistem sosial bukan Islam. Dipersilakan Doktor. Baiklah, terima kasih Prof moderator kita pada hari ini.
Okay, pertama sekali saya nak mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sidang hadirin kita hari ini. Okay. Sebelum saya mulakan tentang apa itu maksud ataupun definisi sistem sosial bukan Islam, terimalah serangkap pantun daripada saya yang baru saja saya cipta tadi sebenarnya. Nah, pergi ke pekan membeli santan, terjumpa santi cantik berseri. Sistem sosial bukan Islam menjadi sorotan. Marilah kita renungi dan pelajari. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat di sini, kita dapat rujuk yang sistem sosial bukan Islam ni, ia merujuk kepada norma sosial, budaya pemikiran, darjat dan juga kedudukan individu. Dan perkara ini sebenarnya dia bagi orang bukan Islam, sistem sosial mereka ni dia cenderung berfokus kepada aspek keduniaan semata-mata. Dan dia mempunyai tujuan untuk mencapai kemewahan dan juga mendapat pengakuan dan juga pandangan positif dari masyarakat. Dia hanya mementingkan duniawi, dia tak kisah pasal akhirat, dia tak kisah pasal perkembangan spiritualnya. Dan dalam sistem sosial bagi bukan Islam ni juga, norma-norma yang menjadi pedoman mereka dia dipengaruhi oleh nilai-nilai materialisme, nilai-nilai kebendaan, kejayaan di dunia, pencapaian harta benda dan juga kepuasan peribadi mereka sendiri tanpa mereka kenali ataupun ambil kira pendapat agama. Dan budaya pemikiran sistem sosial bukan Islam ni juga dia akan berfokus kepada keinginan individu itu sendiri untuk mendapatkan kepuasan peribadi, populariti dan kekayaan daripada mempertimbangkan aspek keagamaan dengan lebih mendalam. Itu adalah sedikitlah pembuka kata untuk saya terangkan apa itu sistem sosial bukan Islam. Kalau nak tahu lebih lanjut lagi tentang perkara ni, kita akan kupaskan dalam sesi yang seterusnya lagi. Jadi saya serahkan kembali kepada Profesor Moderator kita pada hari ini. Terima kasih kepada Saudari Dr. Asmaniza. Saya setuju yang mengatakan bahawa sistem sosial bukan Islam ni lebih tertuju kepada keinginan individu itu daripada kemaslahatan masyarakat. Jadi, dalam kehidupan kita ini harus ada lamat-lamat dan tujuan yang ingin kita kecapi. Berdasarkan daripada itu, bolehkah Ustaz Muhammad Syakir berikan sedikit idea tentang tujuan dan juga matlamat sistem sosial Islam kita? Silakan Ustaz. Baik Prof. Jadi untuk mengulas lebih lanjut tentang tujuan dan matlamat ni, kita kenalah mendasarkan tujuan dan matlamat kita lah. Kalau kita tengok sistem sosial bukan Islam ni, apakah sumber-sumber mereka? Jadi kita sebagai orang Islam, sebagai Muslim dan Muslimah, kita ada sumber-sumber kita dari mana kita nak dapatkan tujuan dan matlamat kita lah. Jadi tujuan kita yang nombor satu, yang utama sekali ialah untuk mendapatkan keredaan Allah lah. Seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun." Allah cakap, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. So daripada ibadah ni kita hendak mendapatkan keredaan Allah, bukan kerana pahala ke, kerana nak syurga ke apa, yang lain-lain tu bonus saja. Yang utamanya kita nak dapatkan keredaan Allah. Begitu juga kita amalkan sistem sosial Islam ni. Dan yang kedua ialah mencapai kesejahteraan dan keharmonian hidup di dunia dan di akhirat. Ini pun kita ada dalam doa kita kan, doa lepas mayang ke apa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu nombor dua. Yang ketiga, tujuan dan matlamat kita ialah untuk melaksanakan hak dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya. Dan yang keempat, yang terakhir sekali adalah untuk melaksanakan tugas sebagai khalifah untuk mentadbir dan memakmurkan alam. Yang ini Allah cakap. Malaikat pernah tanya, kalau kita ingat dalam Al-Quran, malaikat tanya Allah, "Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Allah cakap, aku akan jadikan manusia di muka bumi ni sebagai khalifah. Lepas tu malaikat jawab apa? Malaikat jawab, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat kata, kenapa jadikan khalifah orang yang tumpahkan darah kat muka bumi ni, berbuat kemungkaran apa, mereka ni memang tak sebetul-betul elok lah dibandingkan dengan kami malaikat ni. Selalu berzikir, bertasbih kepada Allah.
Allah cakap apa? Allah jawab dekat malaikat, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah cakap, aku lebih mengetahui dari apa yang kamu ketahui. So itulah sebab apa kita kena jadikan tujuan dan matlamat kita dalam menjalankan sistem sosial Islam untuk melaksanakan tugas kita sebagai khalifah. Allah dah lantik kita sebagai khalifah, jadi kita perlulah menggalas amanah ini dengan berat. Dengan bertanggungjawab untuk yang utama sekali mendapatkan keredaan Allah. Jadi saya rasa itu sahaja setakat ini. Kembali semula kepada Profesor. Baiklah, terima kasih kepada Ustaz Syakir. Benar, apa yang kita lakukan ini adalah untuk mendapatkan keredaan Allah. Itu adalah matlamat utama kita dalam hidup ini, ya. Maka kini giliran Dr. Asmaniza pula untuk menerangkan kepada kita semua tentang matlamat dan juga tujuan sistem sosial bukan Islam. Silakan, Doktor. Baiklah, diucapkan kepada Profesor Moderator kita pada hari ini. Kalau kita tengok sistem sosial Islam itu sendiri, kita ada pegangan dia, kita ada tujuan dia, kita ada matlamat dia. Tapi kalau sistem sosial bukan Islam ni pula, kalau kita nak renung, kita tengoklah 3 perkara utama dia. Dia matlamat dan tujuan dia adalah berdasarkan kebebasan agama. Kerana apa? Kerana sistem sosial bukan Islam ni, dia tiada pegangan, tiada ajaran agama yang mereka nak ikuti, dan juga mereka juga berfokuskan kepada keadilan sosial dan juga dia mencapai kesaksamaan jantina, gender equality. Okey, pertama sekali tentang kebebasan beragama tu, ini merujuk kepada hak setiap individu tu untuk pilih agama, nak amalkan agama ataupun kepercayaan dia. Dan ada juga sesetengah pihak dia tak menganuti sebarang agama langsung, dan kebebasan agama di sini maksudnya tiada sebarang tekanan diberikan kepada individu dalam sistem sosial bukan Islam ni untuk menganuti sebarang agama. Dan dalam sistem sosial bukan Islam ni, dia letakkan kebebasan agama tu sebagai satu perkara yang sangat tinggi dalam hierarki tu. Dia merupakan satu perkara yang dijunjung sebagai hak asasi manusia tu. Contohlah kan, di negara yang menganut sistem sosial bukan Islam ni, macam contoh Amerika Syarikat. Dekat situ kita tahu yang warga negara Amerika Syarikat dia bebas memilih sebarang agama mereka nak anuti, dan juga mereka boleh menganuti apa-apa dan mereka boleh menjalankan sebarang ibadah tanpa campur tangan negara. Itu kalau kita cakap tentang kebebasan agama. Seterusnya kita bincangkan tentang berfokuskan kepada keadilan sosial. So berfokuskan keadilan sosial ni, konteks dia adalah tujuan utama nak capai keadilan sosial ni, dia melibatkan perlindungan terhadap hak-hak semua individu, dan dia memberikan kebebasan kepada individu untuk berbicara. Itu adalah matlamat sistem sosial bukan Islam yang berfokuskan kepada keadilan. Dan kalau yang ketiga, dia mencapai kesaksamaan jantina ataupun kita kenal dia dengan gender equality ni. Dekat sini dia merujuk kepada usaha nak capai kesaksamaan antara lelaki dan perempuan dalam semua aspek. Kalau dalam Islam kita tahu kita ada batasan dia yang kita memang tak boleh nak bagi sama antara kedua-dua jantina, tapi dalam bukan Islam ni dia nak undang-undang dan dasar yang lindungi hak perempuan tu sama macam lelaki, dan dia nak hapuskan diskriminasi jantina dan pastikan kita bagi peluang pekerjaan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan ambil keputusan terhadap politik dan semuanya yang samalah untuk mencapai kesaksamaan jantina. Jadi kalau kita tengok sistem sosial yang bukan Islam ni, dia bertujuan nak pastikan kebebasan beragama, keadilan sosial, dan juga dia nak capai kesaksamaan jantina. Dalam sistem ni, kita akan lihat juga individu tu dia bebas, dia diberikan kebebasan nak pilih agama, dia boleh memperjuangkan keadilan sosial dia, dan dia akan pastikan ada hak dan peluang antara lelaki dan juga perempuan. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya dahulu. Saya serahkan kembali kepada Profesor Moderator. Terima kasih kepada Dr. Asmaniza atas penjelasan yang panjang lebar. Maka kita dapat ketahui bahawa tujuan dan matlamat sistem sosial Islam dan sistem sosial bukan Islam ni amat berbeza. Dengan poin pertama mereka yang menunjukkan kalau sistem sosial Islam tadi menunjukkan bahawa kita mencari keredaan Allah. Yang sosial bukan Islam ini pula
menunjukkan kepada kebebasan beragama itu sendiri. Kita lihat mereka ni mementingkan hak individu lebih daripada apa yang mereka sembah ataupun apa yang mereka mahu ambil daripada aspek rohani mereka, ya. Maka hendak dikatakan sebuah sistem itu sebuah sistem yang sistematik dan juga teratur, pasti ada ciri-cirinya itu sendiri. Boleh kiranya untuk kita dengar pula Ustaz Syakir mengupas tentang ciri-ciri sistem sosial Islam. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Profesor. Jadi pusingan ni kita membicarakan tentang ciri-ciri sistem sosial Islam pula lah kan. Sebelum itu saya ingin menambahlah berdasarkan tujuan sistem bukan Islam tadi. Pada pandangan saya, sistem sosial yang bukan Islam ini lebih kepada hedonisme lah. Kalau kita tengok hedonisme ni, ia bermaksud menurut nafsu. Nafsu ni ada banyak lah, kadang-kadang nafsu makan, nafsu nak benda mewah, nafsu nak benda-benda pangkat macam tu. Jadi sistem sosial bukan Islam ni lebih ke arah itulah, berbeza sekali dengan sistem sosial Islam yang terpapar ciri-cirinya seperti yang terpapar dalam presentation Puan Moderator. Jadi kita tengok ada 4 ciri-ciri sistem sosial Islam yang akan kita bincangkan, yang akan saya bincangkan pada hari ini. Jadi sistem ciri nombor 1 ialah persamaan di kalangan umat manusia. Ya. Persamaan di kalangan umat manusia, makna kata semua umat manusia ni tak kira jantina, tak kira agama, tak kira apa-apalah. Dia punya bangsa, dia Melayu ke, dia Cina ke, dia India ke, bahasa yang digunakan pun Allah tak pandang semua. Allah tak pandang pangkat, Allah tak pandang, oh awak ni handsome, awak ni cantik, oh awak masuk syurga. Tak boleh. Allah tak pandang benda tu. Sebab apa? Dalam surah Al-Hujurat Allah kata, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah cakap, Allah cipta manusia ni dari golongan laki dan perempuan. Dan Allah jadikan mereka laki dan perempuan ni syu'uban, berkelompok, wa qabaila, dan ada kabilah-kabilah dia, maknanya dia berbeza. Illa li ta'arufu, li ta'arufu, sesungguhnya Allah jadikan kita ni untuk saling berkenal-kenalan. Bukan Allah suruh bergaduh, tak. Allah suruh berperang ke, tak. Jadi kita kena amalkan dalam kita konsep Islam ni, persamaanlah konsep persamaan. Berbalik pada apa yang saya cakap tadi, Allah tak pandang rupa kulit ke apa, warna kulit ke apa. Habis tu apa yang Allah pandang? Ini yang Allah pandang dalam sambungan ayat surah Al-Hujurat tadi. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah cakap, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, yang paling tinggi darjatnya di antara kamu, sesungguhnya mereka yang bertakwa. Allah tengok takwa kita. Kita sembahyang ke tak, kita puasa ke tak, kita betul-betul cintai Allah dan Rasulnya ke tak. Yang itu yang Allah pandang. Bukan pangkat, bukan warna, bukan harta kita. Jadi itulah ciri pertama yang diamalkan dalam sistem sosial Islam. Bergerak ke ciri yang kedua pula ialah pemeliharaan kemuliaan akhlak lah. Jadi ciri sistem sosial Islam ni, Islam mementingkan akhlak, budi pekerti dan yang seangkatan dengannya. Kenapa? Sebab penting untuk memelihara akhlak yang mulia ni, sebab kita perlulah mengamalkan adab dengan orang lain kan. Sebab kita nak berinteraksi dengan orang, kenalah dengan adab. Cuba kalau kita buat forum ni, kita tak ada adab, kita tak bagi salam, kita panggil panggilan yang tak elok dekat prof ataupun doktor kan. Tak elok lah kan, orang kata boleh bawa gaduh. Jadi sebab itulah Islam mementingkan adab dalam kehidupan, lagi-lagi dalam masyarakat. Bila kita sembang, bila kita berbincang tentang adab ni, banyaklah dia merangkumi pemikiran yang bersih, percakapan yang baik, perbuatan yang bermanfaat dan lain-lain lagi. Jadi akhlak ni penting dalam Islam. Seperti apa yang disabdakan oleh Nabi dalam satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi cakap, tidak berimanlah seseorang kamu, tidak sempurna iman seseorang kamu
jika dia tidak menyayangi saudaranya, maknanya saudara se-Islam lah, seperti mana dia menyayangi dirinya sendiri. Jadi itulah dalil tentang pentingnya akhlak dalam sistem sosial yang diamalkan oleh Islam. Yang ketiga, ciri ketiga adalah menegakkan keadilan sosial. Keadilan sosial ni dijamin oleh sistem ekonomi Islam yang menetapkan pembahagian saksama lah. Makna kata, orang ni boleh kaya, semua orang boleh kaya. Maknanya semua orang boleh hidup selesa lah. Dia tak tetap kepada, oh awak ni raja, awak boleh hidup kaya. Oh awak ni ada pangkat, awak ni boleh hidup kaya. Tak boleh lah. Zakat dikeluarkan bagi membantu golongan yang berhak mendapat bantuan. Jadi salah satu dalil yang boleh saya petik dari Al-Quran mengenai keadilan ni daripada surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat ke-90. Innallaha ya'mur bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah menyuruh kita untuk berbuat adil dan ihsan. Jadi dari ini kita dapat lihatlah sistem sosial Islam ni merupakan satu sistem yang adil. Dan yang keempat, yang last sekali, ialah melindungi hak kebebasan manusia. Hak kebebasan manusia ni ialah kita akui juga sistem sosial bukan Islam pun menegakkan menegakkan hak kebebasan manusia. Tetapi bagi Islam sendiri ada kaedah-kaedahnya. Islam juga Islam juga menegakkan hak kebebasan manusia. Dia bermatlamatkan melindungi maruah dan karamah insan. Jadi saya petik menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Islam sebagai agama yang bersumberkan wahyu dari Allah. Jadi Islam adalah agama yang mula-mula memperakui dan mendaulatkan hak asasi manusia. Jika kita lihat sirah Nabi dengan sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi dan sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq lah yang membebaskan hamba yang pertama di Mekah pada ketika itu. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Jadi kita lihat di sini Islam sendiri yang membebaskan hamba, yang mengamalkan hak asasi manusia pada zaman dulu lagi. Jadi benarlah terdapat 4 ciri dalam sistem sosial Islam, iaitu persamaan, pemuliharaan akhlak, keadilan sosial dan hak kebebasan manusia. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya dalam perbincangan ini. Kembali semula Profesor. Terima kasih. Sama-sama Ustaz, terima kasih juga kerana sudi hadir pada hari ini, penuh dengan intipati yang kita boleh dapat. Penuh dari segi dalilnya, sirahnya, memang memantapan ilmu yang Ustaz berikan kita pada hari ini sangat hebatlah. Terima kasih Ustaz. Seterusnya kita akan berganjak pula kepada Dr. Asmaniza untuk menerangkan apa itu ciri-ciri sistem sosial bukan Islam. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator kita pada hari ini. Saya nak sambung balik apa yang Ustaz Syakir ada sebut tadi pasal satu perkataan. Dia ada sebut pasal hedonisme. Betulkan saya kalau saya sebut salah ya. Berdasarkan apa yang Ustaz Syakir sebut tadi, betul perkataan ni dia memang melambangkan ciri-ciri sistem sosial bukan Islam. Di mana hedonisme tu sendiri dia memang membawa maksud pandangan hidup yang mementingkan keseronokan dan juga pangkat atau harta. Jadi nak buktikan bahawa ciri-ciri sistem sosial bukan Islam ni memang boleh dikatakan sebagai hedonisme tu, kita akan tengok daripada segi pergaulan mereka. Pergaulan sesama manusia yang tiada batasan had, dan juga mereka ni tidak mempunyai landasan agama yang dominan. Dan yang terakhir sekali, saya akan kupaskan tentang perhubungan antara manusia dalam sistem ni adalah berdasarkan pangkat dan juga darjat. Baiklah, mari kita tengok pada poin yang pertama. Poin yang pertama, ia adalah pergaulan sesama manusia tiada batasan had. Dalam kata mudah, ia membawa maksud satu bentuk pergaulan bebas yang sebenarnya golongan dalam sistem sosial bukan Islam ni, ia menganggapnya sebagai hak individu yang mereka penuhi, yang mereka nak penuhi dan mereka perlukan.
Dan dia juga merujuk kepada pergaulan bebas antara satu sama lain tanpa mengira jantina, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira kaum, latar belakang dalam menjalinkan hubungan. Mereka sendiri bebas melakukan zina dan maksiat tanpa larangan ikut kehendak diri sendiri. Dan kita kata itu hak individu mereka. Sebab apa? Sebab mereka ni bebas nak ekspresikan diri mereka tu dalam hubungan cinta semua tu, tak ada benda yang menghalang mereka. Kan mereka tiada pegangan agama yang akan dapat halang mereka. Dan sebagai contoh lah apa bukti pergaulan bebas tu, kita boleh tengok macam lelaki dan perempuan bebas tinggal sebumbung tanpa ada ikatan yang sah. Mereka tak perlu berkahwin dan mereka boleh buat ikut suka pilihan peribadi masing-masing yang boleh diamalkan dalam sistem sosial bukan Islami. Itu poin yang pertama lah. Yang kedua, ciri yang kedua adalah saya katakan mereka ni tidak mempunyai landasan agama yang dominan. Apa maksud tidak mempunyai landasan agama yang dominan tu? Kita tahu yang mereka ni tak menjadikan agama itu sebagai sumber utama kehidupan. Kita tahu yang mereka berpegang kepada duniawi sahaja. Dan agama tu tak memainkan peranan dalam menentukan norma kehidupan, nilai dan juga aturan-aturan kehidupan masyarakat itu sendiri. Agama tu mungkin ada tapi hanya bersifat untuk individu. Mereka tak mengamalkannya dalam kalangan masyarakat dan tak mendominasi ataupun menjadi sumber pandangan utama kehidupan mereka lah. Sebagai contoh lah kan, di negara barat kita dapat lihat yang negara barat yang macam ada pluralisme. Okay, negara-negara barat ni dia kan bebas menganuti pelbagai jenis agama. So dekat sini ideologi seperti itu akan menunjukkan yang mereka memang tak ada landasan agama yang dominan dan sistem hukum dekat negara-negara barat ni dia sebenarnya berdasarkan sifat duniawi dan dia tak terikat kepada mana-mana prinsip tertentu agama, dan hukum ni dia dibuat oleh manusia, diterapkan oleh manusia. Tiada pegangan yang berdasarkan mana-mana agama itu sendiri. Okey, itu daripada landasan agama yang tidak mempunyai landasan agama yang dominan. Dan ciri-ciri sistem sosial bukan Islam yang terakhir adalah perhubungan antara manusia adalah berdasarkan pangkat dan darjat. Kalau kita tahu yang ni memang bertentangan dengan ajaran Islam itu sendirilah, di mana ajaran Islam itu sendiri diajar kita untuk bersikap adil, membantu antara satu sama lain, tak kisah pangkat kita apa, kita kaya, kita miskin, kita membantu golongan yang fakir miskin. Kalaupun kita berbeza kaum, kita membantu, kita saling menghormati, tapi tidak dalam sistem sosial bukan Islam ni. Perhubungan dalam sistem sosial bukan Islam ni, dia berfokuskan kepada pangkat, kedudukan sosial dan juga status ekonomi. Dan kita tahu kalau orang tu dia ada kedudukan dan pangkat yang tinggi, dia akan cenderung memiliki kekuasaan, pengaruh, keistimewaan yang tertentu dalam masyarakat. Ni sebenarnya inline dengan definisi yang saya bagi tahu tadi, di mana sistem sosial bukan Islam ni dia mementingkan diri dia sendiri saja, dia mementingkan kejayaan dan juga populariti diri dia itu sendiri. Dan lagi tinggi kuasa dia, lagi tinggi lagi baguslah bagi dia. Sebagai contoh yang paling dekat saya boleh tunjuk nak buktikan sistem sosial bukan Islam ni, ciri-ciri dia kita boleh tengok daripada kaum India itu sendiri. Sebagai contoh, kaum India dekat Malaysia ni, dia ada masyarakat, ada golongan atasan dan juga golongan rakyat. Contoh golongan atasan dia, kita tahu dia ada Brahmin dengan Satria. Kalau golongan rakyat dia, yang paling rendah sekali kasta dia adalah Sudra. So ni adalah contoh sistem sosial yang melambangkan perbezaan darjat, dan dia tak menunjukkan kerjasama ataupun ukhuwah itu sendiri dalam kalangan masyarakat yang bukan Islam tu lah. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya untuk menerangkan ciri-ciri sistem sosial bukan Islam, dan saya serahkan kembali kepada moderator kita. Terima kasih kepada Dr. Asmaniza, panel kedua kita. Maka kita lihat bahawa panel pertama dan juga panel kedua kita telah banyak memberikan buah fikiran mereka tentang perbezaan sistem sosial bukan Islam dan juga sistem sosial Islam. Demikianlah kita juga telah menghasilkan ide-ide
dan mengetahui makna-makna definisi sistem sosial itu sendiri. Namun begitu, sebagai umat manusia, sebagai umat Islam, wajar bagi kita untuk menerapkan dan mengamalkan sistem sosial Islam berlandaskan agama Allah ini demi mencapai keharmonian bersama di samping mendapat ganjaran pahala di sisi Allah. Jadi molek kiranya jika saya serahkan kepada Ustaz Syakir untuk membuat sedikit rumusan tentang sistem sosial bukan Islam dan juga sistem sosial Islam berdasarkan perbezaan yang telah kita bincangkan. Silakan Ustaz. Baik Profesor, jadi menghampiri penutup kita pada forum hari ini. Sebelum tu kita buat rumusan dululah. Jadi rumusan berdasarkan perbezaan, berdasarkan ciri-ciri yang telah kita tengok dan bandingkan antara dua sistem sosial ini, apa yang saya dapat rumuskan ialah sistem sosial Islam meskipun ia nampak berat untuk dijalankan ialah kena berbuat baik, kena jaga akhlak, kena buat itu, buat ini. Tapi kita kena sedar sistem sosial Islam ni merupakan salah satu jalan untuk menuju kepada Allah. Salah satu jalan untuk mendapat keredaan Allah. Memanglah berat nampak kan, kena buat itu, kena buat ini. Tapi jika dibandingkan dengan sistem sosial bukan Islam, yang di mana kita boleh berbuat apa saja, boleh kejar kekayaan, kejar wanita, pangkat dan sebagainya. Tapi ia menuju kepada kemungkaran lah. Dan kemungkaran itu akan membawa kita kepada lembah kehinaan ataupun lembah kemudaratan. Kalau kita tengok seperti yang doktor petik tadi negara Amerika kan, kita nampak negara Amerika macam mana sekarang dibandingkan dengan negara-negara Islam pada zaman dulu. Jadi justru saya menyeru pada semua rakyat Malaysia dan juga pemuda-pemudi di luar sana untuk menegakkan sistem sosial Islam dan membina sebuah negara Islam di Malaysia pada satu hari nanti. Jadi itu sahaja rumusan daripada saya. Terima kasih dan kembali kepada Puan Moderator. Terima kasih. Benar seruan itu tadi. Moga-moga Islam dapat kembali gemilang dalam negara kita khususnya. Seterusnya Dr. Asmaniza dipersilakan untuk membuat rumusan pada hari ini. Baiklah, Masya Allah. Tak sangka kita dah hujung-hujung program dah kita pada hari ini. Baiklah, sebagai kesimpulan daripada saya nak cakap yang kita ni berdasarkan perbandingan, perbezaan yang kita dah buat tadi, kita dapat lihat yang sistem sosial bukan Islam ni, dia sebenarnya memang merujuk kepada sistem sosial yang dia wujud tapi dia tak berdasarkan ajaran dan juga prinsip agama Islam tu sendiri. Dan dalam konteks Islam tu sendiri juga, sistem sosial bukan Islam ni, dia dilihat sebagai satu sistem yang tak mengakui kewujudan dan kepentingan agama dan juga dia memisahkan urusan duniawi dan juga rohani, spiritual yang memang bertentangan lah dengan ajaran agama Islam tu sendiri. Tapi ada tapi dia. Pentinglah saya nak ingatkan juga yang walaupun sistem sosial bukan Islam ni dia berlainan dengan sistem sosial Islam, ada juga beberapa prinsip yang sama dengan ajaran Islam di mana kita pentingkan keadilan sosial dan juga ada juga hak asasi manusia yang kita sendiri sebagai umat Islam boleh nak amalkan dalam kehidupan. Oleh itu, saya rumuskanlah, ni betul-betul dah rumuskan ni, saya rumuskanlah amat pentinglah sebagai kita ni umat Islam untuk memahami dua perbezaan antara sistem sosial Islam dan juga sistem sosial bukan Islam ni dan kita berusaha untuk membangunkan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai Islam dan mengutamakan kesejahteraan yang seiring dengan prinsip-prinsip Islam yang akan mendorong kita bersikap saling menghormati dan juga saling toleransi dalam kehidupan sosial. Jadi saya rasa setakat itu je daripada saya hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Moderator dan juga Ustaz Syakir yang ada hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga kepada Dr. Asmaniza dan juga Ustaz Syakir kerana sudi hadir dalam forum perdana pendidikan Islam kita pada hari ini. Buat pengetahuan penonton semua, kit yang kami sediakan bersama dalam rakaman ini turut boleh didapati di YouTube dan kami akan bersertakan link di sini. Maka kita sudah sampai ke penghujung forum perdana kita. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan.
Sekian sahaja untuk hari ini. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang itu datangnya daripada kekhilafan kami sendiri. Wallahualam. Saya akhiri forum kita pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih.